Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kesempatan pada kita pada malam ini dengan taufiknya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum alaikum. Dapat kita meneruskan sesi kuliah kita membaca dan membincangkan isi kandungan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi Ad-Dimashqi rahimahullah ke atas matan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. InsyaAllah hari ini kita masuk ke surat 152. Kita habis 151. Pada muka surat 150 kita telah membincangkan tentang makna perkataan wali. Perkataan wali membawa maksud. Maksud perkataan wali berdasarkan kepada penggunaan kalimah wali itu sendiri. Sekiranya kalimah bila dikatakan waliullah, seorang itu menjadi waliullah, artinya dia seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sebagai seorang mukmin itu wali terhadap mukmin yang lain, iaitu seorang mukmin itu akan setia dan membantu dan menolong mukmin yang lain. Dan bila disebutkan bahawa Allah wali kepada orang beriman, artinya Allah memelihara dan menjaga mereka. Ini makna umum yang dibincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Okey, kita masuk muka 152. Lepas kita kenal semua makna-makna ini, kita tengok 152. 152 atas sekali. Dengan semua nas ini mensabitkan orang-orang beriman sentiasa bekerjasama dan mentaati sesama orang beriman. Ini artinya seorang mukmin tu perlu menjadi wali terhadap mukmin yang lain. Kita wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka perlu saling bekerjasama, bantu-membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka patut setia dan membantu. Mereka adalah wali Allah dan dia merupakan pelindung dan penolong mereka. Orang mukmin waliullah dan Allah wali kepada orang mukmin. Itu dalam arti kata Allah wali pada mukmin adalah Allah menjadi pelindung yang menjaga, memelihara dan membantu mereka. Ini maksud yang ingin disampaikan. Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya yang beriman. Allah pelihara. Kalau ikutkan kepada sejarah Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, setelah sahabatnya ada yang dibunuh, ada yang sahabat-sahabat Nabi terpaksa berhijrah ke Habasyah, balik 10 ada ke Mekah, tinggal Nabi sahaja, dan keadaan kisah waktu sangat genting ketika Nabi dikejar dan ketika peristiwa hijrah Nabi berada dalam gua. Waktu tu dah tak ada orang Islam dah, hanya beberapa orang di Makkah Al-Mukarramah. Dan waktu tu kalau ikut logik usaha manusia memang dah tak ada ruang untuk lari. Yang kafir nak bunuh, yang nak lawan nak bunuh, yang tak ada kaitan pun nak bunuh.
sebab dia nak dapatkan harta habuan. Dia dibayar dengan habuan. Jadi satu Mekah nak bunuh Nabi, sama ada yang bermusuh dengan Nabi atau yang tak bermusuh, pun nak bunuh sebab nak dapatkan harta. 100 ekor unta bukan tawaran yang sedikit. Jadi Allah pelihara Nabi, Allah jaga Nabi. Bila Allah jaga Nabi, Allah pelihara Nabi, ini maksudnya Allah wali kepada hamba-Nya, melindung. Dan seperti kita sebut sebelum ni, waktu kemenangan paling awal sekali dalam sejarah, dalam peristiwa kehidupan Nabi, kemenangan pertama Nabi adalah di situ. Kemenangan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai An-Nasru. Bila dia kata, Allah kata, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tak tolong Nabi, tak bantu Nabi, Allah dah tolong dan bantu Nabi untuk kalahkan musuhnya. Bila idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain, tatkala mereka berdua dikeluarkan daripada kampung mereka, idh huma fil ghar, tatkala mereka berdua dalam gua. Waktu ni menang, kemenangan paling besar. Idh, bila yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, tatkala dia berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, Allah bersama kita. Inilah kemenangan yang paling besar. Kita mampu mempertahankan hak, mampu berjuang untuk pertahankan kebenaran. Kita tidak akur kalah dengan segala tawaran-tawaran yang diberikan, ataupun tidak mengaku kalah dengan ancaman-ancaman diberikan, tetap menyatakan kebenaran. Dan waktu sangat genting kita mampu ingat Allah, yakin dengan Allah, innallaha ma'ana. Inilah an-nasru yang sebenar sebelum idza jaa nasrullahi wal fath. Kemenangan yang sebenar bila kita menang bersama dengan prinsip. Kalau menang gadai prinsip, itu bukan menang, itu bukan perjuangan. Itu bukan perjuangan. Menang kemenangan sebenar perlu dengan prinsip yang diperjuangkan bersama. Kalau menang kemudian gadaikan prinsip, itu bukan menang, itu dipermainkan. Itu maksud dah kalah dengan perangkap syaitan. Okey. Itu kemenangan yang pertama yang tercatat dalam Al-Quran. Kalimah An-Nasru pertama. Bukan dari segi ayat pertama, tidak. Ayat ini ayat Madaniyah. Kemudian, tapi yang dicatatkan, Allah rekodkan sebagai kemenangan. Sesiapa yang memusuhi seseorang, Allah jaga Nabi SAW. Innallaha ma'ana. Macam kita pernah cerita pun, Nabi Musa bila waktu sampai sangat genting, kaum kata inna lamudrakun. Habislah, kita kena tangkap dah. Maksud nak ke mana lagi? Semua dah kena kepung, laut kat depan. Habis, kata tak habis kena tangkap. Inna lamudrakun, kita kena kejar dah. Nabi kata, apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tak mungkin. Aku ada Rabb. Tuhanku bersama aku, dia pasti bagi jalan keluar. Dia akan pasti bagi petunjuk. Waktu tu baru Allah perintahkan Musa supaya pukulkan tongkat ke laut. Di air laut baru terbelah. Allah bantu hamba-Nya, Allah uji hamba-Nya sampai ke hujung. Kadang-kadang kemenangan datang detik-detik genting dalam semua perkara. Sebab tu kita jangan menyerah dalam semua bab. Jangan cari jalan keluar kecuali jalan keluar taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalan keluar. Jangan bila terdesak, tak tahu cari duit mana, pergi curi. Jangan. Itu bukan jalan keluarnya. Rezeki tetap ada. Bertahanlah dengan takwa sehingga Allah tunjukkan jalan keluar dengan jalan ketakwaan. Nak jadi kaya macam ni macam tu, bisnes tak jadi, ini tak jadi, penat last kali, senang ambil riba je lah. Jangan. Bertahanlah sehingga Allah berikan jalan keluar kerana ketakwaan kita. Sakit sampai tak larat dah, orang kata pergilah jumpa bomoh tu, tahu dah dia yang ujung. Jangan. Biar jalan keluar kita jalan keluar takwa. Kalau betul-betul takwa pada Allah, pasti ada jalan
jalan keluar. Allah bantu kita kerana kita takwa, itu namanya Allah waliyul mu'minin. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Okey. Perlindungan dan pertolongan ini adalah hasil daripada rahmat dan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketaatan kita bukanlah kata nak kena bayar, Allah kena bayar balik, Allah tolong kita. Tak, rahmat dan belas kasih sayang Allah. Kita beribadah sekalipun tak layak untuk kita, dari segi imbalannya tak layak untuk kita beli walaupun pintu syurga. Tapi kita beribadah nak minta rahmat Allah, dan Allah menjanjikan syurga bagi orang-orang yang taat kepadanya. Jadi kita mengharapkan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Harapkan, kalau harapkan perbuatan kita, kira dari pagi sampai sekarang, berapa ayat Quran yang kita dah baca? Kalimah-kalimah Quran dengan kalimah-kalimah yang lara, mana lebih banyak masuk ke telinga kita? Yang menjadi halawah telinga kita, adakah kalamullah lebih banyak atau kalam yang lara? Malah ada yang menjadi halawah, menjadi santapan telinga mereka adalah maksiat. Kita hanya mampu harapkan rahmat Allah, beramal sesungguhnya, minta sesungguhnya, merayu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadi wali kepada orang beriman kerana mereka sembah Allah, takwa pada Allah. Allah bantu mereka dengan rahmatnya, dengan rahmat dan belas kasihnya. Bukannya seperti pertolongan dan perlindungan yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap yang lain yang terhasil disebabkan keperluan dan kepentingan terhadapnya. Kalau manusia dibantu ada kepentingan, betul? Sekarang mula tiap-tiap pemimpin dah mula mendekati remaja atau belia sekarang. Minta maaf saya contoh dan normal dalam sebuah negara demokrasi, sekadar contoh. Semua parti, semua pemimpin dah mula cari pemuda. Kenapa? Kita tahu jawapannya, betul? Mula masing-masing rancang untuk pemuda. Yang ni cerita rancang, kita dengar-dengar, oh, faham. Dah dekat masanya mereka perlukan pemuda. Betul? Manusia bantu ada maksud, ada keperluan. Seorang raja memerlukan rakyat untuk jadi raja. Kalau tak jadi raja rimba. Pergi raja rimba selamat ke? Tak selamat, ada raja rimba lain. Nak jadi raja manusia seorang-seorang boleh declare. Tapi ada harimau dia kata aku ya raja. Belum tentu kita selamat. Nak jadi raja mesti ada rakyat. Rakyat pun perlu minta bantuan dengan raja dan pemerintah. Saling, manusia ni sentiasa memerlukan. Katalah Abah Rashid, bos besar, pekerja ramai. Tak maaf contoh. Tak apa, contoh-contoh orang kaya ni tak apa. Pekerja ramai. Kalau tak ada pekerja, boleh jadi bos. Nak buat apa semua benda nak kena buat sendiri. Kedai tutup. Tutup kedai, tutup airport, tutup semua sekali. Kalau tak ada, tutuplah apa sekali yang ada, yang kita miliki tak ada. Tak ada rakyat, tak adalah pemimpin. Tak ada pekerja, tak adalah perniagaan. So manusia tak mampu lakukan semua perkara. Pekerja pun perlukan pada tuan dia, perlukan pada majikan dia. Ada buat kerja, siapa bos kamu? Entahlah, saja tolong sini, tak ada punya. Mesti nak cari bos tempat nak minta gaji. Kerana minta gaji, kerana bos tempat untuk ada imbalan yang lain, mesti ada imbalan. Allah Subhanahu Wa Taala bantu hamba-Nya kerana rahmat. Kerana rahmah, bukan kerana imbalan. Betul Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku. Okey. Allah perlukan sembahan kita ke? Tak. Tapi Allah kata,
Aku cipta kamu dengan tujuan kamu sembah aku. Kan ada maksud tu. Allah perlukan tak untuk kita beribadah pada Allah? Tak. Allah perintah dan Allah akan beri rahmat. Rahmat kat mana? Bila kita sembah Allah, amal ibadah tadi ada kebaikan atau tidak? Ada kebaikan. Kebaikan ni pergi pada Allah ke pergi pada hamba? Pada hamba, bukan pada Allah. Rahmat Allah. Kita sembah Allah, kita yang dapat. Kita berdoa, kita yang dapat. Kita solat, kita yang dapat. Kita baca Quran, kita yang dapat. Tak ada ke Allah. Allah Tuhan Maha Sempurna. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tak nak sikit pun, aku tak minta rezeki sikit pun, aku tak minta makan sikit pun. Bahasa begitulah. Ada Allah minta makan kita? Tak ada, tu sifat makhluk. Allah bila menyebutkan sifat-sifat mustahil, sifat-sifat kekurangan, bukan kerana ada pada Allah, tapi Allah nak mengatakan bahawa manusia bersifat demikian, makhluk bersifat demikian, untuk kita faham. Allah kata, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Hidup. Allah maha hayy, maha qayyum, maha melakukan. Manusia ada juga melakukan, tapi tak qayyum. Angkat cawan ni, cawan ada air. Kemal boleh angkat? Ni, mampu tak angkat ni? Mampu. Berapa jam letak je ni? Siapa mampu angkat ni 5 jam? 1 jam pun rasanya susah nak cari dah. Katalah, kita bagi gaji, siapa boleh angkat 10 jam? Kita bagi gaji, kerja dia angkat ni, ya diam macam tu. Mampu, tapi confirm kita angkat lama-lama, letih-letih, bertahan-bertahan. Katalah bertahan juga, bertahan, confirm. Mata pun tak mampu, dah ngantuk dah. Kita bawa kereta, siapa mampu pegang steering? Semua mampu, tapi mengantuk. Datang waktunya semua perbuatan kita kalau kita buat, pasti akan ada lemah. Dan titik permulaan kelemahan yang paling jelas adalah bila kita dah tak mampu angkat kelopak mata. Angkat cawan betul lagi. Kelopak mata nak angkat pun, tengok, saya ada yang ngantuk. Alhamdulillah saya ada ngantuk. Tak ada contoh. Kalau tak yang angkat, macam-macam cara buat. Kopi lah, apalah. Anak sendiri nak ngajar. Anak pernah ngajar. Abu Talha tahulah. Kerana kata, Syekh, ngantuk. Letakkan pekat kopi semua. Buat apa semata-mata nak angkat mata je. Nak angkat kelopak mata. Tak payah angkat cawan. Sebab perbuatan kita adanya mengantuk. Dan apatah lagi, tidur. Sampai masih tidur. Katalah badang paling kuat. Kalau tengah tidur tu, budak kecil pun boleh bunuh dia. Badang tak badang. Betul? Kalau nak bunuh tengah tidur, nak buat apa? Manusia begitulah. Ya Allah boleh sebut la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Sifat itu dipaham. Kenapa Allah sebut? Kerana nak bezakan Allah tak sama macam manusia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad itu untuk menyatakan bahawa manusia begitu. Kewujudan manusia dia mesti nak ada pasangan, ada kawan, ada anak pinak, itu baru sempurna. Kalau tak dia sebatang kara. Tak ada apa. Kesian pakcik tu seorang je, sebatang kara. Orang kesian tak? Kesian. Tapi kalau pakcik tu anak ramai, isteri ramai lagi lah. Anak ramai, keluarga ramai, ada orang ikut, orang kata, oh hebat man, hebat dia. Tapi kalau sebatang kara duduk tak ada, lemah. Nak beza, Allah sebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dengan maksud yang lain, syarah tafsir panjanglah. Ustaz, syarah macam tu pula. Sebenarnya syarah tu ulama tafsir sebut lain. Memanglah kita tahu. Saya nak fahamkan umum je, bukan nak tafsirkan satu-satu berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi Allah bila sebut sifat-sifat manfiyah, sifat Allah nafikan, sifat manfiyah itu adalah sifat makhluk. Untuk Allah fahamkan kita, Allah gunakan bahasa makhluk. Sebab itulah Al-Quran kita faham dengan bahasa kita. Faham. Jadi bila Allah sebut satu sifat, kita faham makna. Cuma kaifiahnya untuk kaitan dengan Allah kita tak tahu. Kalau kaitan makhluk kita tahulah maknanya apa. Maknanya tahu. Sama ada sifat Allah, sifat makhluk. Allah kata Allah mendengar, maknanya faham sama. Allah mendengar, makhluk pun mendengar, maknanya sama.
Tapi kaifiah yang berbeza. Adakah pendengaran Allah sama dengan makhluk? Tak sama. Dia kena bagi makna yang sama pada asal makna. Allah berkata-kata, manusia berkata-kata. Macam mana? Suara Allah macam mana? Kita wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi berkata-kata difaham tidak? Difahami. Perbezaan pada kaifiah, bukan pada ubah makna. Sifat Allah tu kita laisa kamitslihi syai', bukan menafikan sifat tapi menafikan kamitslihi, kaifiah yang sama Allah tak ada, yang sama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bab ibadah pun kita beribadah kepada Allah, walaupun seluruh manusia berkumpul di satu padang minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah dengar semua sekali, Allah bagi semua sekali tanpa mengurangkan sedikit pun daripada kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya semua orang berkumpul buat syirik kepada Allah dan kufur kepada Allah, tidak kurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayat bila sebut tentang wali berkata kalau dari sesama muslim, tiap-tiap muslim memerlukan muslim yang lain bantu membantu, bahu membahu. Orang mukmin itu mukmin itu menjadi wali pada mukmin yang lain. Tapi kalau kata Allah wali, tak boleh kata Allah perlu memerlukan. Kita sembah Allah kita kalau tak, kita tak boleh bagi erti perlu memerlukan. Kita bagi erti Allah bantu dengan rahmatnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kita. Jadi kita jadi wali terhadap Allah, iaitu kita hanya perlu tunduk sujud ibadah pada Allah, Allah akan bantu kita dengan rahmatnya. Allah berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, dan katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak memerlukan atau tidak mempunyai anak. Wa lam yakul lahu syarik, dan tidak ada sekutu baginya. Fil mulk, dalam kerajaannya, tidak sekutu dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak ada penolong baginya dengan dhul, minadh-dhul. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Apa arti walam yattakhidh, walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul? Tidak ada seorang wali bagi Allah dengan kehinaan. Atau tidak perlu pada Allah SWT tidak menjadi wali kepada seseorang kerana kelemahan atau kerana hina. Tidak. Allah SWT jadi wali, Allah setia dan bantu seseorang bukan kerana zul, bukan kerana memerlukan orang tersebut, tapi kerana izzah dan kebesaran Allah dengan rahmat Allah SWT. Kita baik. Baik dengan kawan kita sebab kita perlukan dia. Hari ni hari engkau, hari ni hari aku, besok hari engkau, kita kata. Kan? Tak apalah. Hari ni kita bantu dia, hari lain dia bantu kita pula. Tak apalah kita bantu dia duit, tapi dialah yang banyak sekali bantu dengan tenaga. Kan? Kita bantu dia begini. Itu manusia. Allah bila Allah setia dan bantu walinya, bukan wali minadh-dhul, bukan sebab Allah hina dan memerlukan. Allah Maha Kaya. Okey. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan kerana kelemahan atau keperluannya. Sebaliknya dia mempunyai semua kemuliaan, berlawanan dengan raja-raja yang lain dari kalangan orang yang menjadikan orang lain sebagai pelindung disebabkan oleh kelemahan dan keperluannya kepada penolong yang menolongnya. Raja yang paling hebat, pengawal. Tak ada pengawal, tak hebat dah raja. Kan, kalau cerita zaman dulu kan lawan, kan pengawal, hebat pula pengawal. Itulah hebat. Lepas pengawal habis, raja lari. Betul tak? Cerita Ramli selalu kita nampak kan. Pengawal, itulah kekuatannya. Kekuatan tu ada. Memang ada wali, tapi ada kerana perlu memerlukan. Okey. Habis satu tajuk. Ni ta'rif, berkaitan dengan ta'rif. Ta'rif wali.
Nak fahamkan bahawa kalau wali seorang mukmin, wali yang lain perlu memerlukan. Erti waliullah taqwa dan taat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Kita dah awal-awal. Tu kita jadi wali Allah artinya beriman, bertakwa pada Allah. Wali terhadap mukmin yang lain artinya saling tolong dan membantu. Kalau kata Allah wali kepada kita, Allah bantu dengan rahmatnya, dan kita Allah SWT tidak memerlukan kepada sesiapa. Itu makna wali. Habis tajuk makna wali. Sambungan seterusnya. Jadi seorang mukmin jadi waliullah. Jadi orang kata, habis kalau semua orang beriman waliullah, apa bezanya? Kau wali selalu jumpa kawan-kawan, kau wali lah, kau mengaku kau wali lah, kau beriman. Kan ada PR setengah kumpulan dia kata wali ni mesti ada karamah begini, dia mesti ada begini begitu. Wali ni title yang lain, bukan orang beriman. Dia ada miliki ini dan itu, dia kasyaf, dia boleh nampak isi hati orang, dia boleh selalu mimpi jumpa Rasulullah, macam-macam lah takrifan wali. Yang kata habis kalau kita takrifkan, okey, kita kembali pada makna asal. Waliullah, seorang yang jadi waliullah, iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maknanya, ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu mereka tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka tidak ada kesedihan bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu semua orang Islam wali lah. Ya. Tapi bukan satu level. Mana ada orang kata orang Islam satu level? Yang kata satu level tu dia. Sebab dia murji'ah. Murji'ah kata semua sama. Iman semua sama. Jangan anggap sekarang ni kita bermasalah kepada mafhum. Bila istilah disalah maknakan atau diletakkan makna tidak berdasarkan pada Al-Quran, akan melibatkan pemahaman seterusnya. Melibatkan pemahaman terhadap perkara seterusnya. Kalau contoh takrif syirik berbeza. Kita buat darah tentang kuburiyun, tentang kubur semua sekali. Kita rasa macam syirik, habis tu minta dengan kubur, betul lah minta. Bagi orang yang faham, dia kata minta kenapa pun. Bukan syirik pun minta dengan makhluk, bukan syirik pun minta dengan kubur. Tak ada apa-apa nilai ya. Lagi dah isbatkan orang ni pergi sujud kat kubur. Kata sujud-sujudlah asalkan hati dia tahu dia sujud pada Allah. Dia bukan sujud pada kubur. Pergi tawaf kat kubur. Tawaf kat kubur, minta semua sekali. Kita sembah kubur. Mana sembah? Korang bukan sembah tawaf kat Kaabah ke? Minta depan Kaabah ke? Kami minta Kaabah ke? Dia kata. Kat Kaabah. Kita tawaf, berdoa, menghadap ke arah Baitullah. Minta dengan Baitullah ke? Minta dengan Allah. Dia kata. Macam mana jawab? Syubhah. Kalau orang faham macam tu, jadi kita lah cerita tentang kuburiyun, mereka lakukan begini, mereka tawaf di kubur, mereka minta dengan kubur. Kita rasa, teruknya, syirik minta. Kita faham syirik terjadi pada peristiwa tersebut. Kalau mafhum yang salah, dia tak manakan syirik. Dia kata syirik selagi hati je. Amalan-amalan mana syirik asalkan hati tu elok. Murji'ah. Ni asal daripada takrif iman dulu. Iman dan syirik kita belajar dulu. Punca daripada takrif iman, maka mereka mengatakan tidak ada perbuatan yang boleh dihukumkan sebagai syirik kecuali hati yang melakukannya. Okey, sebelum tu jawab dulu. Syubhah, nak lontarkan syubhah, tak bagi jawapan, kejap lagi semua sekali buat syubhah. Betul juga kan. Mampu. Habis kita balik batu salam jadi kubur macam betul kita tahu. Apa beza antara tawaf kubur dengan tawaf di Kaabah? Bezanya perintah Allah dan larangan Allah. Sebab tu kita perlu pada dalil. Dalam semua ibadah, kalau kita buka pada takwil, macam-macam boleh takwil. Kaum musyrikin pun disembah berhala. Confirm berhala depan mata dia sembah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Takwil. Kami tak sembah dia. Tujuan kami sembah. Kamu nampak kami sembah, tapi kami cuma tujuan kami agar dia lebih dekatkan kami pada Allah.
Macam mana? Dia kan ajar baik, dia kan orang baik dulu. Bila kita menghadap ke arah dia, artinya kita ingat ajaran-ajaran dia. Kita tetap taat pada Allah. Kalaulah dibuka ruang untuk melakukan ibadah sesuka hati, dia akan mampu takwil. Tak ada satu ibadah pun, satu perkara bid'ah pun kecuali ada takwilannya. Kalau dibiarkan agama ini tanpa berdasarkan kepada dalil dan semua akan berikan takwilannya, pasti ada orang yang kepala macam dia yang menjadi pengikut. Betul juga. Yang tolak ramailah. Sesat dia ni. Tak logik langsung, tak boleh terima. Tapi ada yang sama kepala. Suatu pintu bab ibadah ni, dia bab ibadah, bab tauqifi. Bezanya adalah pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza bangunan Firaun 15 km dengan apa lagi? Contoh yang saya pun tak ingat. Saya buat status pun tak ingat lah. Status saya tulis, saya buang, minta maaf. Lambat baru saya jawab tu. Sebab kalau kita layan jadi banyak. Jadi borong seminggu sekali tengok. Kadang-kadang kalau hari yang rajin semangat tu, nampaklah keluar deret-deret tu, rajin lah tu. Rajin ke geram ke keluarlah setiap betul-betul. Tapi kalau biasanya lepas buat lupa. Saya lupa dah. Beza antara katalah menara 15 km ke, atau orang sebut apa benda pelik-pelik lain lagi ke, semua sekali. Dia bukan yang menghukumkan, dia bukan hukum adat tak hukum adat. Yang hukumkan dia betul tak betul cerita tu. Betul tak? Hukum adat tak adat. Kalau kata sebabkan hukum adat tak mustahil, apa benda yang mustahil? Tak ada yang mustahil. Semua benda boleh jadi. Mana ada ahli kalam pun tak pakai macam tu. Mana ada ahli kalam menggunakan hukum adat semua boleh jadi? Mana ada? Dahlah ahli kalam, guna dari kalam, tak faham ilmu kalam. Bawa benda lain. Ilmu kalam pun tak guna macam tu. Hukum adat bukan digunakan sebagai kalau buat kencing jadi emas. Kita kata kencing jadi emas mustahil. Ni kan kamu tak pernah nampak, tak tahu hukum adat. Tak mustahil kan? Tak mustahil akal kan? Itu ahli kalam pun tak pakai macam tu. Semua yang terjadi perlukan dalil. Berkaitan dengan agama, dalil syarak. Berkaitan dengan dunia, dalil saintifik. Terjadi di luar adat, dalil yang isbatkan betul-betul terjadi. Semua perlu dalil. Bukan main itu kan hukum adat. No. Pergi ditanya ahli kalam. Ahli kalam pun malu dengar pembahagian. Tapi memang itulah oleh kerana ilmu kalam dah kategorikan hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Hukum akal, hukum syarak untuk bincang tentang ibadat. Yang peliknya golongan ni ibadat pun tak ikut dalil. Dah lawan ilmu kalam dah tu. Biar satu ke tepi. Hukum adat untuk hukumkan perbuatan manusia dan juga makhluk, alam. Hukum akal untuk hukumkan perbuatan Allah. Masya Allah. Bab berkaitan dengan tauhid, perbuatan Allah, kita kena buat formula. Yang ni wajib bagi Allah, ni mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Tak kena dengan tu, tolak atau takwil atau tafwid atau macam-macam cara. Yang penting formula kita tak salah. Ini je boleh terima. Yang lain perlu ditakwilkan. Sebab apa? Hukum akal. Bab nak ikut perintah Allah buat hukum syarak, boleh terima hukum syarak. Sampai pada bab syurga, hukum adat, boleh terima. Dan maka ia boleh terima hukum syarak. Hukum syarak menguatkan lagi adat. Bab akidah, akal. Bab sifat Allah, akal. Ini pembahagian batil yang dibuat oleh ahli kalam. Semua ahli kalam kemukakan sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Mu'tazilah kata sifat wajib bagi, kata Jahmiyah sifat wajib bagi Allah hanya wujud. Yang lain tak ada, nama pun tak ada. Mustahil Allah ada nama, mustahil ada ni. Itu konsep Jahmiyah. Konsep Mu'tazilah kata wajib bagi Allah wujud dan harus bagi Allah ada nama. Mustahil baginya ada sifat.
kalaulah semua kumpulan keluarkan teori dia, wajib mustahil ikut akal, akan ada macam-macam teori. Sepatutnya kalau bab ibadah kita ikut kepada syarak, dalil syarak, bab akidah lebih aula. Lebih aula, lebih patut kita dengar hukum syarak kerana dia berkaitan dengan perkara ghaib yang mutlak. Apatah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, lebih patut kita dengar syarak, bukan ikut pada hukum akal. Jadi ayat sifat-sifat yang kalau tak terima, tak sesuai dengan akal, tapi Quran beritahu, oh tu sifat khabariyah. Sifat khabariyah tak boleh bagi makna. Ataupun tak boleh isbatkan. Perlu diberikan makna yang baru. Takwil. Atau perlu diserahkan maknanya pada Allah. Kekalkan lafaznya tapi jangan bagi makna. Maknanya mana? Kalian ada makna, serah pada Allah, jangan bagi makna. Dia otak dah faham dah. Otak dah faham istiwa. Dah berdebat-debat dah, faham dah pun. Debat-debat. Jangan bagi makna. Stop situ. Kemudian dakwah ni lah salaf. Inilah pandangan salaf. Salaf tidak bagi makna. Belajar, kita belajar mukadimah, itu dia ajarkan. Salaf tak bagi makna, makna serahkan pada Allah. Salaf tak bagi makna, makna serah bagi Allah. Salaf tak bagi makna, makna serah bagi Allah. Sampai buka Sahih Bukhari pening kepala. Jangan buka hadis sendiri, nanti jadi sesat. Baca ayat Quran dengan tafsir sendiri, pening kepala. Bila kata thumma istawa 'alal arsy, mana istawa? Kata Mujahid, istawa ala wartafa'a. Salaf ada bagi makna pula. Ingatkan tak ada makna. Salaf bagi makna ala wartafa'a. Ada yang kata sa'uda wastaqarra. Salaf pula isbatkan dengan begitu saja. Oh, salaf walau kata ala wartafa'a, maknanya ketinggian sifat, bukan ketinggian tempat. Takwil pula. Ayat Quran kata tak ada makna, dah diberikan makna. Settle lah masalah dah. Tak ada salah bagi mana, tak ada bagi mana. Takwilkan pula kalam salaf. Kalau agama diberi ruang untuk takwil dan menafikan dalil, habis agama kita tak ada ruang. Termasuk orang pergi sembah apa pun dia boleh takwil. Sebab tu yang membezakan antara satu perkara-perkara yang lain adalah dalil. Allah suruh ke tak suruh? Allah perintah ke tidak? Allah larang ke tidak? Minta selain Allah, Allah suruh ke Allah larang? Allah larang. Allah larang. Itu perbezaannya. Itu asasnya. Walaupun ada rad yang banyak lagi lah. Cuma saya fokus kepada bezanya kepada perbuatan tu betul tak betul. Ibadah tu ada dalil tak ada dalil. Bab akidah ceritakan tu, Nabi beritahu ke tak? Allah beritahu ke tidak? Itu yang pentingnya. Sebab tu kita kata kembalikan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana Al-Quran dan Sunnah itu merupakan petunjuk. Bukan kitab teka-teki. Tiap-tiap kali jumpa sifat, lebih kita takwil dan apa ni? Kita teka makna dia ni. Dah takwil kan? Tu qat'i ke tidak? Kalau takwil tak qat'i, ni zanni je. Nak percaya boleh, nak bagi lain boleh. Apa gunanya Al-Quran pula? Ayat Quran yang makna jelas tak terima, takwilkan makna baru, ni zanni, bukan qat'i. Ayat Quran maknanya jelas, bukan kitab teka-teki. Apatah lagi tak yang menyesatkan. Mana ada zahir Quran boleh menyesatkan orang? Ramai orang yang bukan Islam baca Quran masuk Islam, yang orang Islam baca Quran jadi sesat. Mana mungkin? Tidak mungkin. Okey, tajuk baru. Jadi orang beriman walaupun semua orang beriman adalah waliullah, tapi tidak bererti semua sama. Iman manusia berbeza. Maka tajuk ni sebenarnya pengulangan terhadap tajuk orang-orang yang beriman. Level orang beriman, Muslim, mukmin, muhsin, itu boleh bahagikan. Atau kita kata sebagai zalimun li nafsihi, golongan yang zalim terhadap dirinya, golongan sabiqum bil khairat, golongan muqtasid dan sebagainya. Semua yang kita baca, belajar dulu tu, itu dah di level orang beriman. Seorang Muslim tak sama dengan Muslim yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum
indallahi atqakum. Jadi level tu banyak, cuma dalam banyak kategori. Dalam dewan ni pun ada, dewan ni ada berapa ni, dalam lebih kurang ada 30, 20 orang, 30 orang ni. Levelnya berbeza sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap orang berbeza, cuma nak kategorikan tu kena kategorikannya dengan kategori-kategori yang disebutkan dalam syarak. Ini yang akan disebutkan di sini. Okey. Tajuk seterusnya, sifat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah sama dengan iman. Maka maksudnya syekh ini ialah semua ahli iman adalah sama. Sama artinya semua ahli iman ada iman pada asalnya. Ketaatan ini ada yang sempurna, ada yang kurang. Tapi level kan lain. Memang semua beriman, tapi ada yang taat sempurna, ada yang kurang. Kurang pun beza-beza. Ada kurang banyak, kurang sikit. Kurang banyak, kurang sikit. Yang sempurna hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sempurna full. Dan manusia yang lebih paling sempurna selepas Rasulullah adalah Abu Bakar. Kemudian sahabat, dan begitulah sampai tak tahu dah siapa yang last sekali. Yang paling sikit, tak ada kebaikan langsung, itulah yang last sekali keluar dari neraka. Manusia ramai-ramai itu, ada yang last sekali di kalangan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan hadis berkaitan dengan seorang lelaki yang dikeluarkan dari neraka. Dia pun tak sangka, boleh keluar. Tu yang last sekali. Kita tak kat mana tak tahu, level mana. Tapi insya-Allah semua orang yang ada iman, mereka adalah wali Allah. Allah lindung dia. Dan perlindungan Allah yang pertama, Allah keluarkan dia daripada api neraka. Ini untuk semua. Ini untuk semua. Allah bantu, Allah tolong. Selagi ada iman, dia pasti terselamat satu hari nanti daripada api neraka. Cuma ada yang imannya sempurna, masuk syurga tanpa hisab, masuk syurga sejak daripada awal hisab, dan seterusnya yang kita belajar. Tapi yang paling last sekali adalah yang paling last sekali keluar dari api neraka. Inilah kedudukan kita. Okey. Ketaatan yang sempurna ada pada orang-orang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ini ayat yang kita baca balik-balik dalam tajuk ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun boleh kita katakan mansub. Mansub berada di mansub sebagai sifat kepada aulia. Ada ala inna awliya Allah pada atas. Aulia Allah. Jadi maknanya siapakah aulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu seolah-olah kata ala innal ladzina amanu wa kanu yattaqun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Seolah-olah begitu. Kerana dia mansub, barisnya kedudukannya mansub seperti aulia Allah. Atau boleh dikatakan sebagai badal minhu. Ilmu nahwu lah. Badal minhu. Mana ala inna awliya Allah. Habis ayat dah. Kemudian buat ayat baru tapi merujuk kepada awliya Allah. Nak kata mansub pun boleh. Nak kata mansub kerana sifat kepada awliya pun boleh. Nak kata mansub kerana jadi badal terhadap kalimah awliya boleh. Itu tak kisahlah. Yang penting maknanya tetap kembali kepada awliya. Awliya Allah itu adalah orang yang beriman dan bertaqwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sifat ketakwaan itu berbeza-beza antara satu sama lain. Okey, maka bagi mereka gembira adalah maka bagi mereka berita gembira adalah mansub kerana ia adalah sifat para waliullah atau sebagai badal. Oh, ada situ. Saya tak perasan dia punya. Saya jujur hari ni sejak pada raya saya sempat singgah rumah kejap. Tidur keluar. Tadi pun ada kuliah datang. Jadi bacaan saya sekarang adalah bacaan yang sebelum raya itu. Rupanya memang saya dapat
makna ni daripada baca sini lah. Jadi saya syarahkan dulu, rupanya dah ada disyarahkan di sini. Okey, maka bagi mereka, Alhamdulillah salam Faiz. Oi, nampak orang handsome kuatnya ni, takutlah. Dah handsome, kuat lagi. Kan? Ada orang dah tak kuat, tak handsome. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Okey, bagi mereka, maka bagi mereka berita gembira adalah mansub. Bukan bagi mereka gembira tu, allazina amanu wa kanu yattaqun tu yang mansubnya. Tengok bahasa Arab. Ya. Okey. Betul lah tu. Bahasa Arab dia tak sebutkan, dia terus sebut mansubun ala annahu sifah lil awliya, sifah awliya illah au badal minhu. Okey, jadi bukan mansub kalimah busyra tu. Kalimah allazina amanu wa kanu yattaqun. Mana bolehlah bagi mereka berita gembira, gariskan, gantikan dengan allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi tak apalah. Dari segi ilmu. Ini dari segi apa? Dari segi ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni boleh di-i'rabkan macam-macam. Nak kata dia badal minhu boleh, nak kata sifat pada auliya boleh, nak kata ada dhamir, ada fa'il yang dihazafkan. Maksudnya amdahu pun boleh. Itu semua nahwu saya rasa tak perlu. Nak kata marfu' boleh. Fi mahal marfu' pun boleh. Bab nahwu ni, bab takdir ni, siapa bijak takdir dia menang. Okey. Yang penting makna faham. Kita terus masuk kepada seterusnya. Okey. Jadi berdasarkan kesemua bentuk bacaan ini, bacaan tukarkan ada i'rab pada kesemua bentuk i'rab. Mana i'rab nak kata dia dhamir ke, ada kalimah amdahu di sebelumnya ke, nak kata dia sifat ke, nak kata dia marfu' kerana humul ladina amanu wa kanu yattaqun, boleh ke kata marfu' dengan letakkan kalimah hum. Nak kata mansub boleh juga, amdahul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Mana kalimah ni kita baca ayat Quran ni, kita kena, sebab kita baca kena tahu ada apa kaitan ayat ni dengan sebelumnya, apa makna dia. Jadi kita kena takdirkan. Nak kata dia marfu', kata humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Mana ayat dia kalau bukan ayat Quran, kita baca ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Marfu' lah. Dia jadi marfu' dengan humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Nak kata dia mansub boleh juga. Kata ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amdahul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi mansub. Jadi maf'ulun bih. Nak kata sifat pun boleh. Mansub kerana sifat ala inna awliya Allah, sifat mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nak kata badal boleh, badal minhu. Ini semua kaedah dalam ilmu nahwu. Bagi yang belajar ilmu nahwu seronoklah. Atau nak kata khabar tsani bagi inna. Ala inna awliya Allah, khabar yang pertama, alladzina amanu wa kanu yattaqun adalah khabar tsani bagi inna. Apa lagi boleh takdir Ustaz Faiz, tolong lagi. Mana kalau kita belajar nahwu ni kita akan jumpa kaedah-kaedah takdir. Untuk membuktikan apa? Semua sekali takdir, nak takdirkan berapa takdir yang kita sebutkan sini, semuanya makna sama, iaitu itulah sifat waliullah. Itulah dia waliullah. Tak ada ruang untuk bagikan makna lain. Itu tujuan dimaksudkan sini. Kenapa nak sibuk cerita i'rab Ustaz? Kami tak belajar i'rab. Kami bahasa Arab pun tak belajar lagi. Macam mana nak belajar nahwu? Saja disebutkan. Sebab apa? Syekh kata berdasarkan kesemua bentuk i'rab, mana bukan bacaan, i'rab, gantikan bacaan kepada kalimah i'rab. Berdasarkan kepada semua bentuk i'rab ini, perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Mana waliullah itu adalah orang beriman dan bertakwa.
Jadi tak ada, tak boleh kita bagi makna lain selain daripada waliyullah ila allazina amanu wa kanu yattaqun. Tidak ada takwilan. Mereka terangkum dalam janji yang disebutkan di dalam 3 ayat tersebut. Ia merupakan 3 ayat, artinya 3 ayat yang berturut-turut. Tuan-tuan boleh buka nanti insya-Allah. Mereka terangkum dalam janji yang disebutkan dalam 3 ayat tersebut. Ia merupakan ungkapan tentang persamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan walinya ketika dia suka dan marah. Bukanlah terhasil disebabkan oleh banyak puasa atau sembahyang, tidak juga kerana riadah dan kekuatan. Okey, ini kat hujung ni kenapa? Nak masuk tajuk baru. Perenggan baru nanti akan cerita tentang perkara ini. Waliullah, orang-orang yang Allah bantu ni kerana ketakwaan. Ya. Orang inda akramakum indallahi atqakum. Namun pemilihan waliullah, seorang tu bila dipilih menjadi dikatakan sebagai waliullah atau jadi rasul, seorang nabi, pilihan itu hak mutlak Allah. Mana kita buat amal ibadah banyak-banyak, kadang-kadang Allah tak terima. Betul tak? Kadang-kadang Allah tak terima. Disebabkan mungkin kerana ikhlas, kurang ikhlas, mungkin kerana kurang mutaba'ah, tak sah dan sebagainya. Jadi belum tentu orang beramal banyak, kita rasa kita tahu dah belajar siapa yang bertakwa lebih, dia lebih dekat dengan Allah, dia lebih tinggi. Kita belum tentu. Kerana penerimaan Allah, Allah Maha mengetahui, Allah pilih di kalangan hamba-hambanya. Allah pilih antara amalan-amalan yang mana kualitas atau tidak, itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam bab, kalau nak dikatakan waliullah, satu pangkat yang tersendiri, mana level orang berilmu yang tinggi, tetap waliullah ke, nak kata Rasulullah ke, nak kata Nabiullah ke, semua pilihan-pilihan hamba-hamba pilihan Allah itu, Allah pilih dengan hak kebebasannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini kaedah yang kita pakai. Wa yakhtar. Allah cipta apa yang Allah nak, Allah pilih siapa Allah nak. Kenapa Mekah Madinah lebih mulia daripada Malaysia? Malaysia kan lagi lembut, lagi baik orang Malaysia daripada Mekah ni. Kasar, tempat Abu Jahal, Abu Lahab. Masa nak kutuk Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Masa nak puji Abu Talib masuk syurga. Orang yang marah ni, sebab tu orang kita tak ikut pada perasaan orang. Orang kalau marah Arab kan, disebut Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua keluar, kan? Tapi kalau masa dia rasa sayang, suka, yang Nabi kata masuk neraka pun dia boleh masukkan syurga. Masa sayang. Ini perasaan manusia bukan jadi hujah. Hujahnya adalah dalil. Sebab tu semua bab kita perlu rujuk kepada dalil. Sama ada bab akidah ataupun bab ibadah. Okey. Sampai sini, insya-Allah kita sampai sini dulu. Untuk bab seterusnya, yang seterusnya kita akan cerita tentang bab boleh bergabungnya sifat wilayah dan sifat adawah pada satu orang. Artinya, kita ni, dia seorang Islam. Pada masa sama, dia ni buat maksiat, buat zina. Bergabung tak sifat wilayah dengan sifat adawah? Allah suruh kita jadi wali terhadap orang beriman yang lain. Pada masa sama, dia buat benda yang perlu kita benci. Bergabungnya antara wilayah dan adawah pada seseorang. Boleh terjadi atau tidak? Boleh terjadi. Sebab itulah mereka orang-orang yang kurang iman boleh jadi fasik, boleh jadi begini dan begitu, ahli bid'ah, ahli ahwa sebagainya. Kita nak tahu kedudukan seseorang. Dan kalau ada kumpulan Khawarij dan kumpulan Murji'ah, dia kata tak boleh bergabung. Khawarij Murji'ah kata tak boleh bergabung. Khawarij kata sama Islam ke kafir? Dua je. Dia Islam ke kafir? Dia Islam okey. Buat dosa besar, kafir. Dia tak ada bergabung antara wilayah dan adawah. Ada sunnah kata boleh bergabung. Apakah dalilnya akan dibincangkan pada pertemuan akan datang. InsyaAllah saya buka ada soalan. Hari ni kita sampai sini dulu. Alhamdulillah. Ada 5 minit lagi. 5 minit bukan sebab masa ada lagi. Sebab saya tak nampak tadi. Ada ruang 5 minit. InsyaAllah. Kalau ada soalan. Soalan banyak soalan. Tapi dia kata lepas ni. Jadi dia kata lepas ni lah. Okay. Ada soalan lagi? Ke semua jelas? Kalau semua jelas, Alhamdulillah. Abu Muaz dia angkat tangan macam ni je. Tahu-tahu status dia keluar mengancam keselamatan.
Okey, insya-Allah. Tak ada insya-Allah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu taala berikan keberkatan kepada majlis kita pada malam ini. Segala kebaikan yang kita buat, pengorbanan yang kita buat, minyak yang kita habiskan, masa yang kita habiskan, duit yang kita habiskan, semuanya Allah terima insya-Allah, sebagai salah satu daripada bukti kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tapi jangan pandang ringan. Jangan pandang kecil. Mungkin banyak-banyak benda lain, banyak ke laut, agak sini tak apalah. Ikhlaskanlah ke kelas. Kadang-kadang ada orang ni dia macam-macam kerja dia, tapi dia pastikan diri dia buat kebaikan dalam satu hari. Ada orang yang cara pastikan dia dengar kuliah setiap hari. Bila kita bagi masa setiap hari dengar kuliah, artinya apa? Kita dah confirmkan kita duduk dalam majlis rahmat. Mana majlis yang Allah turunkan sakinah wa ghasyiyat illa nazarat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Bukan mudah. Kita duduk majlis ni kena datang dengan keyakinan. Tak ada siapa pun kumpul di mana-mana rumah Allah atau yang mengambil peranan sama dengannya membincangkan kalamullah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kecuali diturunkan kepadanya illa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tenang. Ada sini orang stres. Kalau ada stres tu sebab lain, bukan sebab majlis ilmu. Sebab lain. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diselubungi oleh rahman. Wa haffathumul malaikah, malaikat bagikan sayapnya, payungkan sayapnya, bagi sayap. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut nama mereka di sisi malaikat di langit. Famous tak? Viral. Viral kat langit, bukan viral bumi. Yakin. Yakin. Dan ana pernah, bukan pernah, banyak kali dan sampai sekarang masih kadang-kadang nak lari. Asyik nak jadi, nak kuliah, nak ceramah ni kadang-kadang kita nampak ada ni, tapi ada tempat lain kita saya nampak macam lebih baik. Tapi majlis ilmu juga yang tenang. Paling-paling kita lawa, kita jalan main gurau-gurau semua sekali, masuk jadual. Oh jadual, kena pergi, kena baca buku, kena baca Quran, mana boleh macam tu je, mesti istighfar dengan Allah dulu, minta ampun dengan Allah, kita nak sampaikan ni, minta tolong Allah. Dan itulah majlis-majlis yang kita harapkan. Kita ada satu hari, ada benda yang ikat kita dengan Allah SWT. Salat 5 waktu, majlis ilmu, supaya kita pastikan jadual kita tu ada tempat yang kita dapat confirmkan rahmat Allah turun. Harap Allah terima. Majlis tu confirm rahmat turun. Itulah saja yang dapat anda sampaikan. InsyaAllah semoga SWT temukan kita pada minggu akan datang dengan keadaan yang baik dan sempurna insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.